Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pertama Pendidikan Islam tingkatan 2. Saya Mukadimah Farah. Ramai yang dah kenal saya. Saya pun dah jawab Pendidikan Islam tahun lepas. Baik, mari kita lihat buku teks mana yang kita akan guna tahun ni. Ini rupa buku teks awak untuk tahun ni. Ada yang dah ada tu, boleh pegang sekarang dan tengok. Kalau belum beli, boleh datang ke sekolah untuk beli. Okay. Okey, pembahagian untuk subjek pendidikan Islam, kita ada 6 bidang macam tahun lepas. Ada 28 pelajaran yang kita kena pelajari tahun ni. Saya akan cover satu atau dua pelajaran seminggu, bergantung pada panjangnya pelajaran tu, okey? Baik, pembahagian bidang 6 tu apa? Okey, ingat lagi. Yang pertama ialah bidang Al-Quran, yang kedua pula hadis, yang ketiga akidah, keempat fiqh, kelima sirah dan tamadun Islam dan keenam ialah bidang akhlak Islamiah. Okey, sepanjang tahun ni saya tak akan ikut pelajaran satu, lepas tu minggu depan dua, tiga, tak macam tu ya. Kita akan langkah-langkah supaya setiap bidang tu kita dapat cover dalam masa yang sama. Contohnya dalam sebulan saya akan cover Al-Quran, hadis, akidah, fiqh dan sirah. Okey, mari kita lihat bidang yang pertama ya, iaitu bidang Al-Quran. Okey. Untuk bidang Al-Quran, kita ada pelajaran 1 hingga 8. Apa yang akan kita pelajari dalam bidang Al-Quran ni? Okey, kita akan membaca dengan bertajwid dan kita akan hafal beberapa ayat. Untuk kelas hari ini pun kita akan hafal satu ayat daripada pelajaran 1. Seterusnya kita akan mempelajari intisari ayat ya, kita akan faham apa maksud ayat yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran ya. Lepas tu ada juga kita belajar hukum-hukum tajwid. Okey, itu ialah bidang yang pertama. Tengok pula bidang yang kedua iaitu bidang hadis. Untuk bidang hadis ada dua sahaja ya, pelajaran 9 dan 10. Ada dua hadis saja yang akan kita pelajari dalam tingkatan 2. Okey, kita akan baca hadis dengan baik. Kita akan memahami dan menghuraikan hadis ya, apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis tu, apakah hukum hakam yang dipelajari, ataupun ilmu yang disampaikan. Kalau dalam subjek hadis diniyah tu awak kena hafal, tapi dalam pendidikan Islam ni awak kena baca dan faham ya. Okey, bidang yang ketiga pula ialah bidang akidah. Apa maksud akidah? Mari kita lihat ya. Okey, untuk akidah pelajaran 11 hingga 13 ya, hanya 4 pelajaran. Okay, kita akan belajar asma Allah ataupun nama-nama Allah. Kita akan belajar kekuasaan dan panduan dari Allah. Ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Okay. Selain dari itu, kita akan belajar juga tentang makhluk Allah, iaitu malaikat. Ya, itu untuk akidah. Okay, seterusnya kita akan tengok bidang fiqh. Okay. Fiqh ni apa pula? Okay, kita akan belajar dari pelajaran 14 hingga 19. Fiqh ni panjang ya, tajuk-tajuk fiqh sebab kita akan baca tentang banyak hukum-hukum syarak. Ya, macam mana cara solat, puasa, khutbah dan tayamum. Banyak hukum-hukum yang akan dipelajari dalam bidang fiqh. Okey, seterusnya yang kelima ialah sirah dan tamadun Islam. Okey. Untuk sirah dan tamadun Islam ya, dari pelajaran 20 hingga 23, kita akan belajar tentang biodata dan kisah kehidupan Rasulullah dan keluarga dan sahabat baginda. Ya, kita akan belajar kisah-kisah yang dapat diteladani dari beberapa episod dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya, contohnya Sayyidatina Khadijah. Kita akan belajar biodata Sayyidatina Khadijah. Ya. Baik, itu untuk sirah dan tamadun Islam dalam tingkatan 2. Yang terakhir pula, ya, antara yang paling penting ya, bidang akhlak Islamiah. Walaupun dia terakhir, dia bukannya yang tak penting ya. Seorang Muslim ni mesti berakhlak dan beradab. Pelajaran terakhir ya, pelajaran 24 hingga 28, kita akan belajar tentang adab dan akhlak seorang Muslim yang patut dicontohi. Contoh-contoh topiknya, sifat malu ya sebagai ahli iman, memuliakan ibu bapa dan menyantuni jiran. Okey, itulah semua bidang yang akan kita cover dalam tahun ni. Okey.
Saya pergi terus sekejap ke bidang Al-Quran ya, pelajaran 1 ya, pelajaran yang pertama kita. Semua boleh tengok buku teks kalau ada. Tajuknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala Pengurnia Hidayah. Okey. Untuk pelajaran 1 ni kita akan tengok ayat mana dalam Al-Quran? Ayat 8 surah Ali Imran ya. Kita akan baca dan hafaz. Jadi awak kena hafal ayat tu. Sebenarnya ayat ini kita selalu baca selepas solat. Jadi ramai yang dah hafal dan biasa dengar ya. Mari kita tengok ayat mana ni ya. Okey. Ni dia potongan daripada buku teks awak ya. Pelajaran 1 Allah Subhanahu Taala Pengurnia Hidayah. Okey, arahannya baca ayat dengan betul, lancar serta bertajwid. Kita wajib usaha untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Mari kita dengar bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat ke-8. Okey. Saya rasa semua dah pernah dengar ayat ni dan ramai yang dah hafal ya. Kalau belum, awak kena hafal. Okey. Saya baca sekali lagi dan saya nak awak cuba ulang-ulang dan hafal ya. Lepas ni kita akan faham kenapa kita kena baca ulang-ulang dan hafal ayat ni. Kenapa ayat ni penting sebagai seorang Muslim. Ya, kenapa ayat ini penting untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian? Malah kita baca setiap kali selepas solat. Okey, dengar lagi sekali ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Okey, jom kita tengok apa maksud setiap potongan dalam ayat ni ya. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana bermaksud wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana bermaksud sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah bermaksud dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab ya, dan kepada engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi kurnia. Okey. Jadi saya baca balik semua apa maksud ayat ni tadi? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sungguhnya engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi kurnia. Jadi secara ringkas ayat ni sebenarnya untuk kita kan dah orang Islam ya. InsyaAllah kita semua orang Islam dan kita semua ada iman. Kita percaya Allah itu Allah yang Maha Esa. Allah itu Tuhan kita. Jadi sebagai manusia biasa, iman kita ni turun dan naik ya. Iman kita turun dan naik ni macam mana? Selaju air paip yang keluar dari paip tu. Awak buka paip tu laju-laju. Keluar kan, laju kan? Sangat laju. Macam itulah iman kita berubah-ubah. Sebab itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya sentiasa tetapkan hidayah dan iman dalam hati kita. Ya, setiap hari. Kita tak boleh cakap, saya dah beriman tapi awak tak beramal. Ya. Jadi sebab itulah kita baca doa, minta Allah tetapkan iman dalam hati kita. Wahai Tuhan kami, Ya Allah, janganlah pesongkan hati kami. Janganlah sesatkan kami setelah kami telah beriman. Ya. Jadi bila kita ingat Allah, Allah lagi ingat kita, ya. Jadi kita sentiasa ingat Allah dan sentiasa minta tolong Allah, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman. Itulah kepentingan ayat ini. Jadi tugas awak sekarang, ya awak nampak maksud ayat ni, okay, tugas awak sekarang awak kena awak dah ada buku latihan ya, awak kena salin ayat dan maksud. Ini awak boleh pause video salin ayat dan maksud. Awak boleh tengok juga dalam buku teks. Maaf ya, video saya dekat bawah ni tak dapat dialih masa direkod. Jadi maksudnya tu kat bawah tu awak boleh tengok dalam buku ya. Jadi awak kena hafal, yang penting awak hafal ayat ni. Dan insya-Allah dekat sekolah nanti saya akan jumpa, saya akan tanya semua. Dah hafal belum ayat ni ya? Okey. Jadi boleh salin dan tulis maksud ayat. Saya harap kita semua ditetapkan hidayah oleh Allah setiap hari sehinggalah kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu sahaja untuk kelas Pi yang pertama hari ini.
Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.